رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khairi ya karim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sekali lagi kita dipertemukan di dalam tazkirah Ramadan bersama As-Safa di halaman Sunnah As-Safa. Hari ini sukanya saya ingin berkongsi bersama para penonton berkenaan satu sosok tubuh yang mana satu sosok tubuh yang mendokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada awal kedatangan Islam di atas muka bumi ini. Tak lain dan tak bukan sosok tubuh yang akan kita ceritakan, saya kongsikan pada hari ini adalah isteri yang tercinta, isteri yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang usahawan yang berjaya, usahawan yang sangat kaya raya, sehingga mana 2/3 hartanya adalah 2/3 daripada kota Mekah tersebut adalah milik kepada Sayyidatina Khadijah ini. Jadi ketika mana pada awalnya kita mengungkai bagaimana perkenalan Rasulullah SAW bersama isterinya Sayyidatina Khadijah. Pada awalnya ketika remaja Rasulullah SAW bekerja ataupun berkhidmat bersama Sayyidatina Khadijah. Baginda membawa barang-barang perniagaan, menjadi pekerja kepada Sayyidatina Khadijah untuk meniagakan barang-barang ataupun untuk meniagakan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Jadi diceritakan oleh orang ramai ataupun orang yang terdekat dengan Sayyidatina Khadijah pada waktu tersebut, menceritakan tentang kejujuran Rasulullah SAW dalam perniagaan, dalam perniagaan. Dan juga di setiap dalam urusan jual beli yang dilakukan, Rasulullah memang dikatakan jujur, memang dikatakan dalam komunikasi dia bersama pelanggan sangat baik, yang tidak menghardik, yang tidak memarahi pelanggan, sehingga mana pelanggan begitu suka dengan Rasulullah SAW, senang untuk berkomunikasi, senang untuk mengadakan jual beli bersama Rasulullah SAW. Disebabkan kepribadian Rasulullah SAW tersebut, Sayyidatina Khadijah tertarik dengan perwatakan itu. Lalu dengan perantaraan daripada Nafisah binti Manbah, Khadijah telah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi teman hidupnya. Lalu tawaran tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ketika mana umur baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, dan pada waktu itu Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun, dipertemukanlah mereka ini ataupun disatukan kedua-duanya sebagai suami isteri. Dan mereka hidup di dalam keadaan yang bahagia. Mereka hidup di dalam keadaan yang mana Rasulullah SAW sangat menjaga isterinya, anak-anaknya ataupun menjaga keluarganya. Dalam keadaan yang sungguh-sungguh bahagia. Dan ketika itu, pada umur baginda 40 tahun, baginda telah pun berada di
ataupun telah pun pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri baginda pada keadaan ketika itu kota Mekah sangat-sangat dikatakan dalam keadaan zaman jahiliah pada waktu itu. Jadi di satu ketika mana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana ketika itu datang Jibril alaihissalam dan memeluk Rasulullah SAW dengan eratnya sambil mengarahkan Rasulullah untuk membaca. Okay, jadi Rasulullah tidak dapat membaca dan menjawab kepada persoalan malaikat Jibril tersebut. Sesungguhnya aku tidak tahu untuk membaca. Dan selepas peristiwa itu berlarilah pulang Rasulullah SAW ke rumah di dalam keadaan yang menggigil pada waktu itu. Dia bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan isterinya yang tercinta, lalu di hadapan isterinya yang tercinta Rasulullah berkata kepada isterinya ataupun kepada Sayyidatina Khadijah pada waktu itu, wahai Khadijah, zamilunni. Ya Allah, wahai Khadijah, ya selimutilah aku. Begitu dalam keadaan ketika itu Sayyidatina Khadijah kesian melihat suaminya dalam keadaan yang menggigil pulang daripada Gua Hira pada waktu itu. Lalu ketika mana keadaan sudah semakin reda, Rasulullah SAW menceritakan apa yang berlaku di atas Gua Hira tersebut kepada isterinya. Mendengarkan kepada perhabaran tersebut, lalu dibawa. Lalulah timbul Allah mengilhamkan kepada Sayyidatina Khadijah untuk membawa suaminya iaitu Rasulullah SAW ini untuk bertemu dengan pakciknya iaitu Warakah bin Naufal. Ketika mana bertemu dengan Warakah bin Naufal, dia tidak menceritakan apa yang berlaku, malah dia biarkan supaya suaminya iaitu Rasulullah SAW untuk menceritakan apa yang berlaku di Gua Hira kepada pakciknya Warakah bin Naufal. Ketika itulah Warakah bin Naufal mengatakan sesungguhnya itu adalah wahyu daripada Allah. Dan disebabkan itu nanti engkau akan dicerca, engkau akan dimaki oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana ketika itu Rasulullah SAW membawa satu agama ataupun satu benda yang baru ke dalam penduduk Mekah pada waktu itu. Di saat itu juga Warakah bin Naufal menyatakan kepada Rasulullah SAW, jika pada waktu itu aku masih hidup, nescaya akan aku melindungi engkau daripada perkara tersebut. Jadi Rasulullah SAW bila mendengar kepada perhabaran tersebut, dia menjadi sedikit reda, dia menjadi sedikit tenang dengan perhabaran itu. Lalu ketika mana Rasulullah menerima wahyu dan membawa ajaran Islam ini, orang yang pertama memeluk agama Islam adalah tak lain tak bukan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah orang yang pertama memeluk agama Islam. Dialah orang pertama yang membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa. Dan dialah juga orang yang pertama bersembahyang menjadi makmum kepada Rasulullah SAW. Kerana pada waktu itu sembahyang ini ada 2 rakaat sahaja dan dilakukan kepada sebelah pagi 2 rakaat dan sebelah petang 2 rakaat. Dan Rasulullah berjemaah bersama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Khadijah. Jadi seperti mana yang dimaklumkan pada awal tadi, Sayyidatina Khadijah ini mempunyai kekayaan 2/3 daripada kota Mekah. Lalu selepas memeluk agama Islam, dia mendokong, dia menyangga perjuangan suaminya. Dia menginfakkan, dia menggunakan harta-harta yang dia ada untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ini. Walaupun kita maklum 3 tahun yang awal itu adalah secara bersembunyi, dan selepas itu barulah secara terang-terangan pada waktu itu. Setiap pada detik dan saat itu, Sayyidatina Khadijah sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Walaupun ketika itu pulangnya Rasulullah SAW dalam keadaan yang mana dia dimaki oleh penduduk-penduduk Mekah, adanya
Sayyidatina Khadijah yang memujuk, yang menyejukkan kembali, yang menenangkan kembali hati Rasulullah SAW, dan dialah yang menyangga supaya Rasulullah meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam ini. Dan ketika mana tahun ke-10 kenabian, yakni 3 tahun sebelum berhijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan saat itu ataupun tanggal itu yang dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Sayyidatina Khadijah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 11 Ramadan. Jadi hari ini kita memperingati hari pembagian ibunda kita Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang mana ke saat ataupun ketika mana hendak Sayyidatina Khadijah ini hendak ditarik nyawanya, hendak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ketika itu dia bercakap dengan Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika ada yang tidak cukup, aku meminta maaf padamu selama mana engkau menyebarkan agama Islam ini, menyebarkan dakwahmu ini, ada yang aku tidak membantumu, ada yang aku kurang membantumu, daripada segi harta, tenaga dan setiapnya, aku memohon maaf, aku memohon ampun kepadamu suamiku." Jadi Rasulullah begitu sedih. Rasulullah kata, "Kenapa engkau katakan begini? Sesungguhnya tak ada apa yang engkau tidak buat kepada Islam ini. Tidak ada apa yang engkau tak leburkan, yang engkau tidak infakkan, yang engkau tidak sedekahkan, yang tidak engkau korbankan dalam aku hendak menyebarkan dakwah agama Islam ini." Lalu ketika itu, di mana pada saat akhirnya, ketika itu dikatakan dalam kitab tersebut, dikatakan Sayyidatina Khadijah yang mana dahulunya seorang yang kaya ini, ketika hidupnya dan ketika mana hendak sampai ke penghujung hidupnya, dia memakai baju yang sama, yang mana di bajunya terdapat lebih kurang 83 tampalan, yakni baju yang dah dikoyak ditampalkan, baju ini dikoyak belah sini ditampalkan, sehingga dikatakan oleh dalam kitab tersebut oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dikatakan baju yang digunakan oleh Sayyidatina Khadijah ini terdapat 83 tampalan. Jadi di saat hendak pergi menghadap Ilahi, diceritakan oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Sayyidatina Khadijah ini kain kafan pun tak ada. Kain kafan pun tidak cukup untuk menyeliputi ataupun untuk membaluti tubuh Sayyidatina Khadijah. So lalu dikabarkan juga oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, yang mana ketika itu ketika itu Sayyidatina Khadijah bertemu ataupun bercakap dengan anaknya, iaitu Sayyidatina Fatimah. Dia katakan, "Wahai Fatimah, aku ada sedikit permintaan kepadamu, engkau cakapkan kepada bapakmu, so aku inginkan kain serbannya." Kain serbannya untuk menutupi jasadku. Untuk menutupi jasadku. Dan kain serban ini adalah kain serban yang selalu digunakan oleh Rasulullah SAW. Tak kala ketika mana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah SWT, dan kebanyakan wahyu yang diterima oleh Rasulullah, ketika itu Rasulullah menggunakan serban tersebut. Lalu dihendakkan serban itu untuk dijadikan sebagai kain kafannya. Yang mana kita tahu di kain kafan ini, serban ini bukanlah satu kain yang sangat panjang yang boleh menutupi jasad seseorang manusia. Lalu ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. "Wahai Khadijah, kenapa ini yang engkau minta kepadaku?" Begitu sedihnya Rasulullah SAW di atas permintaan isterinya yang tercinta. "Kenapa ini yang engkau minta kepadaku? Tetapi hendaklah engkau tahu, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kepadamu dan telah ada tempatmu di syurganya." Begitulah perjuangan, pengorbanan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dalam menyangga, dalam mendokong perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam ini. Hari ini kita sebagai cucunya, kita sebagai anaknya patut bersyukur
di atas pengorbanan yang dilakukan oleh ibunda kita, oleh ummul mukminin kita, yang mana dia telah menginfakkan, dia telah menggunakan hartanya yang banyak untuk menyangga perjuangan suami tercinta. Dia adalah role model kepada wanita-wanita di luar sana. Jadikan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini sebagai model untuk anda dalam mengharungi liku-liku rumah tangga yang telah dibina. Ikuti apa yang dijalankan, apa yang telah dibawa oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sekali lagi, hari ini adalah hari yang mana hari memperingati ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan itu sahaja kisah yang ingin saya kongsikan kepada para penonton berkenaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dalam menyangga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap kita dapat menggunakan himmah atau kita dapat menggunakan iktibar daripada perjuangan Sayyidatina Khadijah ini untuk kita meneruskan baki-baki kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadi asbab untuk kita dikumpulkan bersama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ahli keluarga baginda, bersama dengan para sahabat baginda, dan bersama para orang yang alim di kekasih-kekasih Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa dan selamat meneruskan amal ibadah yang berbaki lebih kurang 20 hari ini untuk kita rebut ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى